Kak Poh buat kuih dangai ni kira warisan daripada Tok. Tok, lepas tu turun dekat Mak sampai dekat Kak Poh. Sekarang ni dah 4 generasi lah. Buatlah kuih dangai ni, jangan ubah resepi, ikut Mak. Duduklah kat mana pun, insya-Allah hang boleh hidup. Pulau Mutiara Timur. Terkenal sebagai syurga makanan, Pulau Pinang menarik lebih 6 juta pelancong dalam dan luar negara saban tahun. Misi majalah 3 minggu ini mencari kulineri istimewa jarang jumpa yang hampir dilupakan. Pencarian kami di mana lagi kalau bukan pasar malam. Di bawah payung kecil melindungi mereka dari panas dan hujan, peniaga riuh dengan tawaran makanan jalanan bagai hamparan selera yang menghidupkan semua deria. Gerai di hujung jalan menarik perhatian kami. Kuih dangai, resepi tradisi utara. Dangai warisan ibunda, antara peniaga akhir di Pulau Pinang yang masih setia mempertahankan hidangan pembuka selera waktu dahulu. Dangai ni kira makanan utara lah. Dia memang sempoi dalam antara Penang punya makanan. Kira orang kata makanan yang paling sedap. Ini kuih yang saya biasa beli sama dia. Sempoi saya angkat. Sempoi saja. Makan satu tengok orang sedap baru saya beli. Payah nak cari, tapi dia sedap lah. Kena hari-hari, kena mari. Kalau dia buka, kena mari sini beli. Bahan asas untuk menghasilkan kuih dangai adalah ringkas. Parutan kelapa kemantan, garam, tepung pulut dan gula. Adunannya kemudian diterapkan ke dalam loyang sebelum dibakar hingga kuning kepirangan. Ringkas namun memerlukan ketelitian bagi memastikan kuih kekal lembut dan lemak manis, bukannya keras mahupun pecah berderai. Kuih dangai ni sedia maklumlah kan, dia kuih tradisional. Kira zaman tok nenek kita dululah. Jadi Kak Poh buat kuih dangai ni kira warisan daripada Tok. Tok, lepas tu turun dekat Mak sampai dekat Kak Poh. Sekarang ni dah 4 generasi lah. Jadi bila fikir-fikir balik, Mak kata buatlah kuih dangai ni, jangan ubah resepi, ikut Mak. Duduklah kat mana pun, insya-Allah hang boleh hidup. Dia cakap macam tu. Mai dangai warisan ibunda mah. Belum cuba, belum tahu ah. Jauh dari hiruk pikuk metropolitan, kediaman Sharifah di Kubang Ulu Peranti di Bukit Mertajam menjadi tapak operasi kuih dangai yang telah diusahakan sejak 1996. Perusahaan kecil mereka memerlukan hingga 200 biji kelapa setiap hari untuk memenuhi permintaan di pasar malam sekitar Pulau Pinang, Kulim dan Sungai Petani. Sharifah kini dibantu anak dan menantu. Namun, perniagaan yang dijalankan ibu kepada 12 seorang anak ini tidak serancak hari ini. Adat membesarkan anak, Sharifah tidak mampu menghasilkan kuih dalam bilangan besar. Sehari hanya 30 biji. Setiap satu dijual dengan harga 30 sen. Biarpun dalam kesusahan, Sharifah gigih meneruskan hidup. Antara peristiwa gelap yang segar dalam ingatannya, berniaga dalam pantang, bayinya menyusu air gula dan teh pengganti susu badan serta menelan tomahan ramai. Dia tahulah kata kita nak pinjam duit. Memang muka kita ni muka Kak Poh pinjam duit lah. Semua orang tahu, kawan-kawan, adik-beradik semua tahu Kak Poh memang kami memang di kalangan asnaf lah. Kami memang sangat-sangat susah dan semua tahulah kata kami ni orang susah. Asyik terima zakat, lepas tu asyik minta tolong orang, pinjam sana, pinjam sini. Kira kehidupan sangat-sangat sedih lah kan. Ya, malam-malam tengok je nombor telefon siapa yang aku boleh minta tolong kan.
Kering pengayuh di tangan, kering wang di pinggang. Sharifah terpaksa mengenepikan kehendak diri demi keluarga. Namun, keperluan asas masih tidak mampu ditanggung. Tahun demi tahun, kedaifan mereka bagai mimpi ngeri yang tiada penghujung. Desakan hidup akhirnya menyebabkan Sharifah terperangkap dalam jerat hutang sindiket pemberi pinjam wang tidak berlesen dikenali sebagai Along. Tapi itu yang jadi kita lagi hidup kita terhimpit sebab Along kita pinjam 1,000, kita hanyalah dapat 700. Bayaran 1,800. Ini pengalaman kat apa? Berbelah tahun kat apa ambil Along. Kenapa kena macam tu, Kak? Sebab nak pergi cari tak mana duit. Siapa yang sanggup bagi? Waktu tu siapa yang sanggup bagi? Waktu kita susah tu, adik-beradik kita pun ada kehidupan apa. Kawan-kawan pun tak larat nak bagi dah duit. Tawakal dengan rezeki resepi dangai turun-temurun. Anak-anak Sharifah berusia antara 8 dan 29 tahun kini banyak membantu, umpama tentera berjuang untuk bebas dari cengkaman kemiskinan. Rutin harian masih sama. Tempahan dihantar pada tengah hari sebelum membuka gerai pasar malam. Bezanya, beban yang dahulunya dipikul seorang diri, kini ringan dijinjing ramai. Anggap je lah ni satu perjuangan untuk nak besarkan anak-anak. Dan dalam perjuangan tu pasti ada pengorbanan. Dan yang terkorban itulah asam garam dalam kehidupan. Dan kesusahan yang lampau lah membuatkan Kak Poh, anak-anak, kami bersemangat. Tak kenal erti penat, mereka bekerja lebih 12 jam setiap hari, 7 hari seminggu. Namun, dangai warisan ibunda masih tidak meraih keuntungan. Memetik ayat terakhir surah Al-Baqarah, Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan apa yang terdaya olehnya. Sedang dunia dikejutkan oleh pandemik COVID-19 pada tahun 2020, siapa sangka ia menjadi titik perubahan hidup Sharifah sekeluarga. Temu janji rutin di Zakat Pulau Pinang untuk bantuan persekolahan anaknya melakar detik bersejarah. Sejak Kak Poh kan selalu anak-anak ramai kan. Jadi Kak Poh layak mohon bantuan zakat untuk anak sekolah. Satu hari, cashier tu yang jaga dekat kaunter tu, dia kata, Kak, anak kau ramai ni, kau kerja apa? Kau tak kerja, kau buat kuih je, sikit-sikit je. Kak ada SSM? Ada. Kau boleh mohon zakat untuk perniagaan? Ada ke zakat untuk perniagaan? Masya Allah kak, memang ada lah sangat. Kenapa kau tak mohon? Di situlah titik permulaan perubahan kehidupan Kak Poh. Alhamdulillah. Pastikanlah dia nak bagi elok ni. Stiker-stiker ni kena buat. Jangan biar. Jangan biar kosong ni tak elok. Nah, okey. Kopi dah lah. Baik. Mu nak tengok orang salah. Mu nak tengok tempat satu lagi. Kat mana yang nah? Apa aja elok ni. Apa-apa kau. Baik, Mak. Okey. Bye. Assalamualaikum. Salam. Peluang yang disangka tidak pernah wujud kini terbentang luas buat Sharifah. Selain menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan, misi Zakat Pulau Pinang termasuk memutuskan rantai kemiskinan. Dengan konsep seperti usahawan asnaf fisabilillah, mereka yang berkongsi nasib seperti Sharifah bukan sahaja dipimpin celik niaga, malah terbukti mampu mengubah hidup mereka dari penerima kepada penyumbang zakat. Inisiatif skim Fisabilillah Zakat Pulau Pinang dilancarkan pada tahun 2020 bagi memastikan usahawan asnaf bukan sahaja menerima insentif kewangan, malah pelbagai kursus termasuk forensik serta pemasaran perniagaan. Walaupun setelah melepasi garisan kemiskinan, skim ini membolehkan Zakat Pulau Pinang yang diterajui Ketua Pegawai Eksekutif Dato' Amran Hazali terus membantu peserta menyerlahkan potensi produk mereka. Sejak dilancarkan, Zakat Pulau Pinang masih giat turun padang untuk mencari usahawan berpotensi tinggi seperti Sharifah. Kini ibu ini bukan sahaja mampu keluar dari jerat hutang, malah dalam masa setahun, Sharifah mampu mengoperasikan 6 gerai di pasar malam setiap hari.
Zakat Pulau Pinang berhasrat melatih usahawan hingga mereka mampu menyumbang zakat untuk membantu golongan lain. Ilmu dan bantuan ini tidak terhad kepada pemilik perniagaan sahaja. Waris turut menyertai kursus yang lebih teknikal untuk menjamin model perniagaan produktif dan mampan. Walaupun diteruskan oleh anak-anak, dangai warisan ibunda tetap terkenal di Pulau Pinang, hasil penat lelah Sharifah. Ya, zakat Pulau Pinang ni macam itulah dia buat. Bukan kat bawah seorang, banyak lagi, ramai lagi yang dia bantu. Yang daripada asnaf jadi sebagai pembayar zakat. Kak Pau pun dah setahun dah kot bayar zakat. Alhamdulillah, seronok. Rasa macam bila bayar zakat tu, masya-Allah. Awak seronok sangat ah. Awak seronok sangat. Dia rasa macam ni. Bila nak nak bayar zakat ni? Nak pi. Kan kita nak pi bayar zakat, kita seronok. Rupanya itulah Islam. Allah letakkan orang apa? Kesucian hati kita bila kita bayar zakat, kita jadi seronok. Kita jadi seronok. Sekian lama mempertahankan resepi tradisi demi sesuap nasi, peluang tiba sekelip mata tidak disia-siakan. Jaminan rezeki hak milik Allah, didokong keberkatan zakat yang tiada sangkalan. Berlandaskan kata semboyan, amanah ummah dijaga, hak asnaf dibela. Kisah Sharifah menjadi bukti keprihatinan dan inovasi zakat Pulau Pinang mengukuhkan ekonomi umat Islam kini dan selamanya.